Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan saya dari kursus HIS 315 Muamalat Konsep dan Pelaksanaan dan juga kepada kedua-dua doktor iaitu Dr. Muhammad Amir Wan Harun dan juga Dr. Muhammad Fatullah Al-Had bin Muhammad Asni. Jadi pada minggu ini saya dan ahli-ahli kumpulan saya iaitu saya sendiri Nur Najihah binti Nur Hisham, nombor matrik 151760, Nur Syazwati Salihah binti Muhammad Rijal 145520 dan juga Wan Nur Farah Izzati binti Wan Muhammad Khairul Aiman 151056. Kami akan membentangkan tentang tajuk aplikasi Bai Al-Inah dalam jual beli moden. Mari kita mulakan pembentangan ini dengan membincangkan tentang definisi Bai Al-Inah. Menurut bahasa, Al-Inah bermaksud hutang, yakni jual beli semula, jual beli sesuatu produk yang dilakukan secara bertangguh masa atau penjualan barang yang harganya ditangguhkan. Kemudian barangan tersebut dibeli semula secara tunai dengan harga jauh lebih rendah. Menurut istilah dan syarak pula, Al-Inah bermaksud satu kontrak yang dilakukan antara penjual iaitu pemilik harta dengan pembeli untuk menjual sesuatu barang dengan harga tangguh dan penjual akan membeli semula dengan harga tunai yang kurang daripada harga jualan. Menurut Ibn Abidin, Al-Inah adalah jual beli yang dijalankan secara bertangguh dan menjual semula barangan yang sama dengan harga yang lebih rendah secara tunai untuk melupuskan hutangnya. Satu contoh yang boleh diberikan untuk kita memahami definisi Bai Al-Inah dengan lebih jelas ialah Ahmad menjual motornya kepada Amin dengan harga RM4,000 secara bayaran bertangguh selama 12 bulan. Namun, setelah sempurna dan juga selesai akad jual beli tersebut, Ahmad membeli semula motor yang sama daripada Amin secara bayaran tunai dengan harga RM3,000 iaitu harga yang lebih rendah daripada harga jualan motornya kepada Amin sebelum ini. Sekarang mari kita lihat apakah hukum Bai Al-Inah dalam Islam iaitu yang pertama pensyariatan Bai Al-Inah. Imam Syafi'i menerima Bai Al-Inah sebagai satu jual beli yang sah dan diharuskan. Hal ini dikiaskan kepada hadis Rasulullah yang membenarkan jual beli buah tamar yang tinggi kualitinya dengan buah tamar yang rendah kualitinya. Dan ini juga berdasarkan kepada zahir kontrak yang sudah merangkumi rukun dan syarat berjual beli tanpa melihat kepada niat dan juga tujuan orang yang berkontrak. Dalam hal hukum Bai Al-Inah ini terdapat dua golongan yang utama iaitu golongan yang mengharuskan Bai Al-Inah dan juga golongan yang tidak mengharuskan Bai Al-Inah. Dalam golongan yang mengharuskan Bai Al-Inah ini seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Yusuf dan juga Imam Muhammad, mereka mengharuskan Bai Al-Inah ini kerana mereka berhujah dengan hadis daripada Ibnu Umar yang meriwayatkan bahawa Rasulullah membenarkan jual beli buah tamar yang kurang kualitinya dengan tamar yang tinggi kualitinya. Mereka juga berhujah menurut konsep asas iaitu rukun dan syarat sah jual beli telah merangkumi Bai Al-Inah. Jadi, asas hukum dikira pada zahir perilakunya dan tidak mengambil kira kehendak tersirat oleh kedua pengakadnya. Seterusnya, bagi golongan yang tidak mengharuskan Bai Al-Inah seperti mazhab Maliki, Hanbali dan juga Hanafi, mereka berhujah dengan illah riba iaitu riba al-fadlu iaitu lebihan di mana jual beli harta ribawi yang sama jenis dengan wujud lebihan dalam salah satu barang tukaran ataupun riba al-nasai iaitu kelewatan di mana berlaku kelewatan dalam pembayaran. Mereka menolak Bai Al-Inah bukan kerana faktor harga tetapi oleh kerana langkah penegahan riba kerana secara tersirat, Bai Al-Inah ini bertujuan untuk mendapatkan pinjaman berbentuk riba dan bukannya untuk mendapatkan barangan. Selain itu, golongan yang tidak mengharuskan Bai Al-Inah ini berhujah berdasarkan nas, iaitu satu hadis daripada Aisyah apabila Ummu Mahabbah memberitahu beliau bahawa dia mempunyai seorang hamba perempuan dan dia telah menjualnya kepada Zaid bin Arqam dengan harga 200 dirham sehingga dia dapat membayarnya. Kemudian, Zaid telah menjual kembali hamba tersebut secara tunai dengan harga 600 dirham. Aisyah telah memberitahu Ummu Mahabbah ia adalah sesuatu yang salah.
Dan Aisyah memberitahu Zahid bahawa jihadnya yang dilakukan bersama Rasulullah tidak memberi makna kepadanya, melainkan dia bertaubat daripada perbuatan itu. Maka, dapatlah disimpulkan bahawa hukum bai' al-inah ini terbahagi kepada dua, iaitu harus dan tidak harus, berdasarkan kepada mazhab yang diikuti. Sekian sahaja daripada saya. Sekarang saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan sekumpulan saya iaitu Farah. Terima kasih. Seterusnya adalah rukun bainah, iaitu dalam menjalankan urusan jual beli bainah, antara rukun yang perlu ada ialah satu, penjual iaitu pihak yang menjual aset. Yang kedua ialah pihak pembeli iaitu pihak yang membeli aset. Dan yang ketiga ialah barang yang dibeli. Keempat, harga iaitu harga yang jelas dan yang ditetapkan. Dan yang kelima ialah sirah iaitu lafaz ijab dan kabul. Sekarang kita beralih pula kepada syarat-syarat sah bainah. Jadi seperti yang kita tahu, mazhab yang dijadikan ikutan umum masyarakat muslimin di Malaysia adalah mazhab Syafi'i. Jadi oleh yang demikian, badan-badan yang terkait dalam mengeluarkan hukum berkenaan kaedah al-inah majoritinya akan berpegang kepada dalil dan hujah yang dibawakan oleh ulama mazhab Syafi'i. Contohnya berdasarkan pandangan oleh ulama mazhab Syafi'i, Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah bersidang dan membuat kemas kini pada 31 Disember 2021 yang memutuskan bahawa al-inah adalah hukumnya harus, tetapi masihlah menepati syarat yang telah ditetapkan. Jadi antara syarat yang mesti diikuti adalah satu, penjualan dan pembelian aset hendaklah dilaksanakan menerusi dua akad atau kontrak jual beli yang jelas dan juga berasingan, iaitu kontrak penjualan harta oleh penjual atau pemilik kepada pembeli dan melakukan penjualan semula harta tersebut kepada pemilik asal. Contohnya kontrak pertama, kontrak jualan antara bank dan juga pelanggan secara tangguh ansuran. Dan juga yang kontrak kedua adalah kontrak belian semula antara pihak bank dan juga pihak pembeli. Syarat kedua adalah turutan pemeteraian. Setiap kontrak jual beli hendaklah berdasarkan turutan yang betul, iaitu kontrak atau akad pertama mestilah diselesaikan terlebih dahulu, iaitu ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak sebelum menjalankan kontrak yang kedua. Hal ini adalah bertujuan untuk mengelakkan isu penjualan harta yang belum dimiliki dalam kontrak kedua. Yang ketiga ialah syarat, iaitu penjualan dan pembelian aset hendaklah tidak mengandungi syarat pembelian semula atau penjualan semula aset dalam akad. Syarat yang keempat ialah masa, iaitu masa pemeteraian. Berlakunya kedua-dua kontrak jual beli hendaklah pada waktu yang berlainan, iaitu kontrak kedua tidaklah dijalankan pada masa yang sama kontrak pertama dijalankan. Dan syarat yang kelima ialah pemindahan hak dan wilayah, iaitu penjualan dan pembelian aset hendaklah pemindahan hak milik aset yang sah dari sudut syarak serta wujudnya penguasaan ke atas aset, iaitu qobad yang sah berdasarkan syarat dan juga diterima pakai berdasarkan adat perniagaan semasa, iaitu uruf tijari. Di sini terdapat beberapa syarat tambahan atau ciri-ciri yang perlu ada dalam satu urusan jual beli bai' al-inah. Pertamanya ialah pembiayaan bai' al-inah yang dijalankan ini mestilah memenuhi syarat-syarat bai' al-inah yang diterima dalam mazhab al-Syafi'i. Ini kerana bagi mazhab Syafi'i, sesuatu hukum jual beli yang memenuhi syarat dan juga rukun secara zahir adalah sah. Oleh itu, bai' al-inah yang memenuhi rukun dan syarat jual beli adalah sah kerana niat untuk menjual dan membelinya semula tidak termasuk dalam pertimbangan syariah. Namun jika terzahir tujuan untuk melakukan hilah, maka transaksi tersebut akan batal. Syarat tambahan yang kedua ialah pembayaran harga dalam salah satu urus niaga atau kontrak mestilah dia dilakukan secara tunai bagi mengelakkan penjualan atau pembelian hutang dengan hutang. Selain itu, barangan yang digunakan dalam urusan jual beli balik bukanlah barangan ribawi. Dan juga yang ketiga ialah harga barang jualan, iaitu penentuan harga dan harta yang terlibat dalam kontrak juga mestilah dengan sebenar dan juga berdasarkan harga yang munasabah dan juga berdasarkan pasaran. Sekarang kita beralih pula kepada jual beli moden. Jual beli dari perspektif Islam mengikut pengertian syarak merujuk kepada tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka dan juga saling sepakat.
Definisi jual beli ini sejalan dengan firman Allah bahawa jual beli harus didasarkan pada keinginan sendiri atau atas dasar suka sama suka. Hal ini adalah sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang maksudnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil kecuali bila berlaku dalam perdagangan atas dasar suka sama suka. Jadi meskipun terdapat perubahan bentuk transaksi dan juga teknologi yang digunakan dalam jual beli zaman moden, prinsip-prinsip asas jual beli yang membimbing jual beli dalam Islam tetaplah konsisten tanpa mengira peredaran masa. Jadi antara prinsip-prinsip tersebut adalah pertama, suka sama suka, iaitu bentuk jual beli tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan, penipuan, ugutan dan juga sebagainya yang dapat mengurangi kebebasan dan keadilan dalam urusan jual beli. Yang kedua ialah syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul, iaitu tujuan dan jelas, dan juga antara ijab dan qabul itu perlulah ada kesesuaian. Prinsip yang ketiga ialah syarat-syarat barang atau objek jual beli, iaitu barang itu perlulah wujud. Yang kedua ialah barang yang diperjualbelikan itu haruslah miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Dan juga barang tersebut dapatlah diserahkan ketika akad berlangsung atau ada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi itu berlangsung. Barang itu juga perlulah bebas gharar, iaitu barang tersebut adalah jelas dan diketahui oleh penjual dan juga pembelinya. Dan juga yang terakhir, barang tersebut perlulah mempunyai faedah dan juga suci. Dan juga prinsip yang terakhir ialah nilai tukar dan juga harga barang, iaitu jumlah harga yang disepakati oleh kedua-dua belah pihak adalah jelas. Namun jika jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang menjadi nilai tukarnya bukanlah haram dari syarak. Seterusnya ialah saya akan menerangkan bentuk aplikasi Bayyinah dalam jual beli moden. Saya akan ringkaskan semula. Bayyinah adalah satu bentuk transaksi di mana barang dibeli oleh seseorang dengan pembayaran ansyuran dan kemudian dijual semula kepada orang lain dengan harga tunai yang lebih rendah atau sebagai pembayaran hutang. Dalam jual beli moden, Bayyinah banyak diaplikasikan bersama dengan pihak bank. Bayyinah seringkali digunakan dalam produk pembiayaan rumah ataupun harta benda. Dalam konteks pembiayaan rumah, contohnya bank ataupun institusi keuangan Islam akan memudahkan pembelian rumah bagi pihak pelanggan dengan harga yang lebih tinggi dan pelanggan bersetuju untuk membayar balik secara ansuran. Pada asasnya, Bayyinah melibatkan satu siri transaksi jual beli yang direka untuk memudahkan pembiayaan tanpa sebarang faedah ataupun riba. Bayyinah dalam jual beli moden ini kebiasaannya menggunakan perkhidmatan bank. Bank akan menjualkan aset mereka, yakni tanah yang dimiliki atau aset lain yang dinasihatkan oleh bank kepada pelanggan pada harga jualan yang akan dibayar secara tertunda. Seterusnya, kaedah pelaksanaan skim Bayyinah. Ini menunjukkan secara umum bagaimana proses Bayyinah berlaku. Pertama, bank akan menjual aset ataupun harta kepunyaannya kepada pelanggan secara harga tangguh. Kemudian pihak bank akan membuat pembelian semula harta berkenaan dari pelanggan dengan harga tunai. Dengan cara jual beli Bayyinah, pelanggan akan memperolehi wang tunai dan membayar balik hutangnya kepada pihak bank secara ansuran dalam tempoh yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Jadi, margin keuntungan pihak bank adalah berdasarkan perbezaan harga tunai dan harga tangguh. Proses peratus keuntungan yang dikenakan adalah berbeza berdasarkan tempoh penangguhan yang dipersetujui secara bersama. Seterusnya ialah praktik pembiayaan dengan menggunakan konsep Bayyinah. Antaranya ialah melalui pembiayaan hartanah, property financing dan pembiayaan kenderaan vehicle financing. Situasinya ialah seseorang pembeli mahu mempunyai kenderaan ataupun hartanah tetapi tidak mempunyai dana ataupun tidak mempunyai kewangan yang mencukupi untuk membuat pembelian. Jadi, pihak bank akan membeli kenderaan ataupun hartanah itu dan kemudian menjualnya kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi secara ansuran. Kemudian, pembeli akan menjual kenderaan ataupun hartanah pada pihak ketiga dengan harga tunai yang lebih rendah ataupun pembeli akan menyerahkannya kepada pihak bank sebagai pembayaran hutang. Seterusnya ialah ini adalah contoh-contoh bank yang menggunakan Bayyinah sebagai konsep untuk produk mereka. Pertama
Islamic Bank dengan produk kad kredit dan debit at Taslif Kad Air Features. Seterusnya, Bank Rakyat menyediakan pembiayaan peribadi, kira investment account ISBPR. Keempat, Bank Simpanan Nasional. Yang kelima, pembiayaan peribadi IBSN IBPA dan Bank OCBC Al-Amin, iaitu menyediakan pembiayaan peribadi iaitu Cash Financing I. Pelaksanaan Baik-Inah dalam pembiayaan peribadi personal loan. Di sini saya akan membawakan satu contoh daripada Bank Rakyat. A, dia memerlukan wang tunai sebanyak 14,000 untuk kegunaan peribadi, tetapi dia tidak mempunyai sebarang harta untuk membuat pembiayaan semula. Oleh itu, beliau memohon kemudahan pembiayaan mudaris di Bank Rakyat. Sebaik sahaja permohonan tersebut diluluskan, Bank Rakyat akan menjual asetnya iaitu sijil saham ARD sebanyak 7,500 unit dengan harga RM23,838.94. Disebabkan jualan tersebut dilakukan secara tangguh, bank akan mengambil keuntungan dengan kadar 7.7% yang iaitu bernilai RM7,985.82. Kemudian, pihak bank akan membeli balik sijil saham ARD tersebut daripada pihak pelanggan secara tunai dengan harga belian RM14,816. Selepas transaksi melalui tanda tangan pada barang kontrak, pelanggan akan memperolehi wang tunai sebanyak RM14,000 tetapi masih berhutang dengan pihak bank sebanyak RM22,801.82 dan ia memerlukan bayaran balik secara ansuran selama tempoh 7 tahun. Melihat kepada carta satu ini adalah cara secara mudahnya bagaimanakah transaksi tersebut dilakukan. Pertama, transaksi berlaku apabila pihak bank menjual asetnya kepada pelanggan dengan harga RM22,801.82 secara harga tangguh selama 84 bulan, iaitu 7 tahun. Pihak bank akan menerima bayaran ansuran sebanyak RM272 sebulan. Jadi, transaksi kedua adalah apabila pihak bank membeli semula asetnya tersebut kepada pelanggan dengan harga RM14,861 secara tunai. Kesimpulan ialah, sebilangan para sarjana Islam berpendapat bahawa penggunaan Baik-Inah di waktu moden ini merupakan satu keperluan. Ia adalah untuk mengelakkan terus berlakunya kontrak pinjaman berteraskan riba seperti yang banyak dilakukan oleh sistem konvensional. Walaupun kontrak Baik-Inah mempunyai persamaan dengan produk-produk perbankan konvensional dari perspektif pengambilan untung, kontrak ini diharuskan kerana tidak melanggar peruntukan syarak secara zahirnya, khususnya berdasarkan fiqh Syafi'iyah dan Zahiri. Kontrak ini dibenarkan kerana ia memenuhi makna jualan dan pembelian antara penjual dan pembeli. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.